Assalamualaikum. Selamat datang ke Pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita bercakap mengenai Pentaksiran Bilik Darjah, mata pelajaran yang bakal guru yang akan kongsikan kepada anda iaitu mata pelajarannya, dengar baik-baik, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Saya pasti ibu bapa maupun guru-guru dan juga murid-murid yang sedang menonton ini nak tahu kan bagaimana mereka ini diletakkan prestasi mereka. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Siapakah beliau? Jom tengok profil guru kali ini. Baik, saya pasti anda semua telah melihat siapakah guru yang akan kongsikan Pentaksiran Bilik Darjah kali ini. Ini dia guru yang murah dengan senyumannya, iaitu Cikgu Zaharatul Laili. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu ni memang murah dan kaya dengan senyuman. Baik Cikgu, sebelum kita nak mulakan Pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Ini dia Cikgu Aida. Apa khabar Cikgu Aida? Sihat? Okey, Iki pula. Okey Cikgu Aida. Baik Cikgu, saya pasti ramai ni guru-guru maupun ibu bapa kan nak tahu bagaimana Pentaksiran Bilik Darjah ini dilakukan, terutamanya bagi mata pelajaran ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita mulakan PBD bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Silakan Cikgu Zaharatul. Okey, kita tengok hari ini. Okey. Untuk hari ini adalah PBD dalam pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, mari kita tengok. Kita tahu Pentaksiran Bilik Darjah yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Okey, yang ini maksudnya proses ini berterusan. Okey, proses yang berterusan kita nilaikan pelajar kita. Okey, berterusan maksudnya daripada awal sehingga akhir, tidak ada henti untuk kita terus nilai pelajar-pelajar kita. Daripada pelajar kita yang awalnya mungkin tak tahu apa-apa, okey, di akhirnya dia akan dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Okey. Okey, kat sini untuk subjek ni, okey, saya cadangkan, okey. Ini adalah kita nak merancang pelaksanaan PBD. Okay, kita ada 3 proses. Ini untuk kita laksanakan aktiviti pembelajaran. Okay, prosesnya kita boleh beri seperti tugasan, kuis, sumbansaran, projek. Okay, mungkin cikgu ada yang lebih kreatif untuk melaksanakan aktiviti dalam pembelajaran tu, silakan. Itu maksudnya bergantung kepada kreativiti guru. Okey, dan seterusnya kita ada pentaksiran pelbagai yang kita laksanakan, instrumen yang kita gunakan seperti senarai semak, catatan, laporan hasil kerja murid. Yang ini adalah sebagai bukti yang mana murid pun dapat lihat hasil kerja dia nanti dan guru-guru pun dapat menilai, okay, untuk memberi penambahbaikan kepada murid-murid dia. Okey, dan akhirnya daripada hasil yang murid-murid kita laksanakan, okey, guru-guru kita boleh berikan tahap penguasaan yang merujuk kepada standard prestasi di SKP kita, yang mana kita tahu tahap tu ada daripada tahap 1 hingga tahap 6. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini adalah kerangka konsep PKE, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, yang mana kita berhasrat, okay, kita tahu kita berhasrat, kita nak pelajar-pelajar kita berfikir dan bertindak seperti jurutera. Ini bakal jurutera untuk pelajar-pelajar kita ni, okay, insya-Allah. Okay, dan seterusnya, okay, kaedah pentaksiran yang dapat kita laksanakan. Okay, kita boleh lihat secara lisan.
Okey, secara lisan ni contoh kita boleh beri seperti kuis, sumbansaran yang berlaku antara murid-murid kita. Kita boleh lihat okey apa yang boleh kita beri pada murid-murid kita. Mungkin daripada sumbansaran tu murid-murid kita mungkin kurang bercakap, tetapi apabila dia duduk dalam kumpulan dia yang dia rasa selesa untuk dia bercakap atau memberi pandangan ke ataupun apa sahaja, jadi mungkin lebih terbuka, lebih maksudnya murid-murid ni lebih selesa, okey, berbanding dengan rasa nampak macam diperhatikan kan. Okey, itu contoh. Okey. Dan secara bertulis, ini memang kita laksanakan secara bertulis ni seperti tugasan, laporan dan senarai semak yang murid-murid kita laksanakan. Okey, untuk secara bertulis ni maksudnya guru-guru boleh menilai hasil kerja murid-murid dan murid-murid pun boleh menilai, okey, ataupun boleh membuat penambahbaikan terhadap penulisan yang dilakukan. Okey, dan secara pemerhatian, ini biasa guru-guru laksanakan seperti projek yang dilaksanakan, okey, pengujian yang dibuat, okey, langkah-langkah keselamatan yang diikuti. Okey, maksudnya pemerhatian ni mungkin asalnya tahap pelajar kita ni, murid kita ni mungkin tak berapa nak ikut sepatutnya, tetapi okey, apabila proses ni berlaku, okey, kita boleh tingkatkan tahap penguasaan pelajar ni daripada yang mungkin sebelum ni tidak mengikut langkah-langkah keselamatan untuk membuat projek ataupun apa saja, tetapi apabila murid-murid kini ni telah biasa dengan projek dan tata cara untuk proses yang sepatutnya dilakukan, okey, dia akan belajar, okey, dan kita pun guru-guru boleh beri tahap yang sepatutnya, daripada mungkin asalnya rendah tahap tu boleh naik tahap yang sepatutnya. Okey, kita tengok ini rujukan yang PKE, okey, kita ada di SKP dan kita ada buku, dua buku ni menjadi rujukan pada guru-guru kita dan murid-murid kita. Okey. Seterusnya, okey, kandungan untuk hari ini. Okey, kita akan pergi kepada modul 4. Okey, kita akan pergi kepada modul 4. Okey, kita akan pergi kepada modul 4 yang mana standard kandungan untuk modul 4 ni biasanya ini ada, yang ini saya cadangkan untuk yang akhir. Okey, untuk yang akhir. Okey. Okey, yang mana di sini fokus untuk hari ini adalah kita ada standard pembelajaran ada 3 yang kita fokuskan. Okey, tajuk kita hari ini adalah sistem elektronik analog. Okey, yang mana kita pergi kepada standard kandungannya adalah projek mini Lita analog. Okey, projek Lita analog. Okey, dan seterusnya, okey, standard pembelajaran kita, okey, menghasilkan Lita analog mengikut kesesuaian fungsi. Okey, memasang Lita analog yang dicadangkan pada papan reka dan akhirnya kita menguji kefungsian Lita tersebut. Okey. Seterusnya ini adalah penyertaan tahap penguasaan untuk keseluruhan PKE. Okey, daripada yang pertama sampai yang ke-6. Okey, dan ini adalah standard prestasi, okey, yang kita boleh beri kepada murid-murid kita. Okey. Dan untuk disebabkan ini adalah modul yang keempat, yang mana projek yang kita nak buat ni adalah projek Lita. Okey, saya cadangkan, okey, bila pelajar telah membuat projek ni, okey, secara tak langsung, okey, kalau saya akan, okey, sepatutnya pelajar ataupun murid kita boleh dapat pada tahap 6. Okey, boleh dapat pada tahap 6 sebab menghasilkan projek dan menyediakan laporan. So, dua perkara ni bila murid-murid kita buat, okey, layak untuk kita beri dia tahap 6. Baik, terima kasih cikgu. Nampak tak seperti mana yang cikgu katakan tadi, untuk mendapatkan tahap 6, sekiranya kalau murid menghasilkan projek dan menyediakan laporan, insya-Allah boleh dapat tahap 6 itu. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam pentaksiran Bilik Darjah.
Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti ada di kalangan murid-murid kadang-kadang tertanya-tanya kan, bagaimana untuk menghasilkan litar analog ini dan ianya berfungsi lah untuk mendapatkan standard prestasi tahap 6 tinggi tu kan. Macam mana tu cikgu? Silakan. Okey, mari seterusnya kita lihat okey, bagaimana sepatutnya kita boleh, pelajar kita boleh mendapat tahap 6 tadi. Okey, contoh. Okey, ini adalah contoh litar analog ataupun contoh soalan yang kita boleh beri kepada murid-murid kita, tetapi bergantung pada kreativiti guru. Okey, mungkin guru ada litar-litar yang lain, tak semestinya yang ini, dan mungkin cikgu guru-guru kita yang kat luar sana ada cara atau kaedah untuk melihat ataupun untuk memilih litar-litar analog yang berkaitan, yang sesuai cikgu rasa sesuai dengan murid-murid cikgu ataupun sesuai pada masa itu. Jadi ini saya cadangkan untuk permulaan murid-murid kita ni, sebab dia nak biasanya yang ini bila litar analog yang pertama yang murid-murid kita buat ni, dia akan pergi kepada bau dia rasa untuk yang seterusnya, untuk melaksanakan yang seterusnya. Jadi ini kita nak menghasilkan litar analog. Ini contoh, contoh. Contoh yang saya laksanakan, saya bagi senarai komponen mengikut litar yang saya dah ambil. Saya senaraikan komponen dahulu. Kemudian tugasan saya bagi kepada murid-murid saya, daripada komponen senarai komponen yang saya bagi tadi, minta murid kita lukis simbol setiap komponen. Kemudian bina litar skematik yang dapat memadamkan LED apabila keadaan terang. Maksudnya dia dah terikat dah yang kedua tu. Tugasan yang kedua tu. Dan yang ketiga, nyatakan fungsi setiap komponen dalam litar. Yang ini cadangan pentaksiran yang ini secara lisan, sumbansaran dan bertulis. Saya cadangkan untuk yang proses yang awal ni, saya cadangkan kita letakkan dia dalam 3 waktu. Dalam jadual kita tu kita letakkan dalam 3 waktu untuk proses ni. So yang dalam 3 waktu ni maksudnya mungkin ada murid-murid kita yang tak siap. Pada saya tak apa, kita beri ruang, maksudnya murid-murid tu dia akan hantar yang kat mana dia habis, maksudnya dia akan dapat TP yang kat mana dia berhentilah. Dan mungkin kat situ akan beza. Tapi tak apa, sebab kita ada terus lagi. Kita ada yang kedua. Yang kedua iaitu ada memasang litar analog. Tadi kita dah pilih tadi litar yang yang cikgu cadangkan tadi. Memasang litar analog yang dicadangkan pada papan reka. Jadi di sini ada sedikit. Maksudnya murid-murid kita dia mesti tahu. Daripada skematik diagram ni, daripada rajah skematik ni nak pindahkan kepada papan reka ni. Dan di sini kalau murid-murid kita tak kisah, tak ambil peduli, maksudnya dia akan masalah lah kan untuk yang projek dia yang seterusnya. Sebabnya murid-murid kita ni, ini adalah projek pertama. Projek pertama yang mana biasanya kita memang akan ada kertas 2 PKE, kertas 2 untuk melihat untuk satu soalan yang lebih kepada projek ni. So kalau projek ni pelajar-pelajar murid kita tak buat, jadi dia akan susah apabila nak menyiapkan kerja khusus. Yang kedua. So secara tak langsung, murid-murid kita akan melaksanakan untuk litar ni. Maksudnya dia akan proses akan belajar lah, dia akan belajar bagaimana nak melaksanakan. Dan seterusnya ini cadangan aktiviti. Disebabkan kita ada tadi kita ada komponen yang kita beri kepada murid-murid kita berdasarkan kepada litar yang kita pilih tadi. Untuk saya cadangkan kita uji komponen. Uji semua komponen yang kita bagi tadi, termasuklah papan reka yang dia ada, termasuklah kabel yang kita bekalkan. Kita bagilah set ataupun kelengkapan untuk pelajar ni, supaya pelajar ni boleh menguji setiap komponen dan peralatan tu dan dia mengisi, mencatatkan, menulis laporan.
Okey. Dan dia pun mesti design, dia buat mereka. Okey, apakah daripada senarai komponen yang kita bagi tadi? Sebab ini adalah modul 4 ni, modul 4 ni adalah modul yang terakhir. Pelajar kita dah belajar dah komponen-komponen daripada awal-awal tadi. So dia akan lukis, dia akan design, dia akan reka apakah lita yang digunakan dan dia akan pindahkan kepada lita pendawaian. Okey, ini cadangan pentaksiran ni secara pemerhatian dan bertulis boleh kita laksanakan. Yang ini pun saya cadangkan. Saya cadangkan kita gunakan 3 waktu. Okey, kalau 3 waktu, kalau sekarang yang sekolah gunakan satu waktu 30 minit, so kita ada 1 jam 30 minit. Yang ini pun kemungkinan pelajar kita ada yang tak habis, tak dapat siap. Okey, kalau saya cadangkan, okey, yang ini kita bagi masa, maksudnya pelajar nak habiskan, yang murid yang tak siap ni tadi, okey, bagi masa dia untuk di luar waktu, maksudnya di luar waktu untuk dia siapkan. Okey, kita beri peluang. Okey, kalau kita tak bagi peluang, nanti kesian kat murid-murid kita kan. Dia tak dapat apa sepatutnya dia dapat. Okey. Okey, dan seterusnya. Ini cadangan saya lah. Okey, cadangan saya. Okey, kita sediakan senarai semak, atau kalau mungkin cikgu lebih kreatif, okey, ini sebenarnya terpulang. Asalkan tadi dalam laporan kita yang pelajar, yang murid-murid kita berikan, persembahkan tu, maksudnya ada laporan yang dia buat pengujian perintang, contoh transistor, walaupun transistor tu dia rujuk daripada internet melalui laman web contohnya kan, kita terima. Okey, itu terpulang pada cikgu. Itu kreativiti, saya kata. Kreativiti masing-masing. Okey. Okey, dan akhirnya, okey, tadi pelajar-pelajar kita dah reka, okey, dah hasilkan lita, okey, dah pindahkan lita ke papan reka tadi. Ini untuk yang terakhir ni menguji kefungsian lita. Okey, untuk menguji kefungsian lita. Lita yang dibangunkan tadi. Jadi untuk menguji kefungsian lita ni, okay, mungkin ada masa ada murid-murid kita yang kadang dia tak dapat pun, maksudnya dia tak faham bagaimana. Kadang-kadang murid-murid kita ni dia dah laksanakan, dia dah buat dah lita tu mengikut apa yang dia desainkan tadi, dan dia dah pindahkan daripada lita skematik ke lita pendawaian tadi, tapinya lita dia tidak berfungsi. Okey, lita dia tidak berfungsi. Jadi bila lita dia tidak fungsi ini, dia mestilah kita cadangkan untuk dia menguji keterusan ataupun menguji lita dia, kenapa lita dia tidak fungsi. Ini pun akan mengambil masa. Jadi kita bagi ruang dia. Saya cadangkan yang ini mungkin kalau saya cadangkan untuk saya cadangkan kita ambil 3 waktu. Sama tadi 3 waktu, iaitu 1 jam 30 minit, dan akan berlaku juga, okey, akan berlaku juga pelajar-pelajar atau murid-murid kita yang takkan dapat siap pun, okey, yang takkan dapat siap. Maksudnya pelajar kita tahap dia tak akan capai. Okey, lita dia uji dia tak jumpa pun. Okey, kadang-kadang mungkin dia uji dia tak jumpa kesalahan. Dia tengok lita dia pada pasang betul. Okey, pengujian mungkin dia buat tu ada, tapi lita dia masih tidak berfungsi. Jadinya saya cadangkan, okey, kita beri juga peluang pada murid-murid kita ni untuk dia mencari penyelesaian. Mungkin tadi tak sempat, tak habis dalam masa yang kita cadangkan tadi 3 waktu kan. Tak dapat untuk dia laksanakan. Okey. So tahap yang kita boleh bagi memang mungkin kita boleh bagi dia tahap 5, tahap 4, tahap 5. Tapi bila dia berpeluang, dia hendak untuk memperbaiki, okey, daripada hasil kerja dia tadi, okey. Dan dia tuliskan, masukkan dalam laporan apa setiap hasil kerja buat dia. Okey. Yang ini boleh, pada saya kita boleh beri tahap dia, mungkin yang paling bagus kita boleh bagi tahap 5. Okey. Setelah laporan yang dia buat dengan lengkap dan baik tadi, kita boleh beri tahap 5. Untuk kita bandingkan sedikit dengan pelajar kita yang dia buat laporan cantik, setiap lengkap semua, lita dia berfungsi dan layak untuk dia tahap 6. Okey, dan untuk murid-murid kita, katalah satu kelas kita tu kita ada 30 orang. Okey, jika semua murid kita laksanakan yang ini, tadi melaksanakan, dia dah design, dia dah buat, laksanakan dengan laporan dia sekali, jadi tidak ada masalah bagi saya dan mungkin bagi cikgu juga untuk memberi murid-murid ni tahap 5. Okey.
Dan yang ini pun okey, untuk merekod tadi untuk semua uji kaji yang dilaksanakan, okey, seeloknya saya cadangkan tadi kita ada borang yang mungkin borang ni pun ikutlah kreativiti guru. Okey, supaya borang ni tadi kita dapat nilai yang kita nampak dan murid-murid pun dia tahu apa yang sepatutnya langkah yang seterusnya yang sepatutnya dia laksanakan. Okey, mari kita tengok seterusnya untuk tayangan video ni. Okey, ini adalah pengujian yang dilakukan oleh murid-murid ni. Okey, apabila senarai komponen dia dapat, okey, memang murid-murid kita ni secara tak langsung dia akan uji komponen tu. Okey, berfungsi ke tidak berfungsi ke komponen ni, okey, untuk semua komponen yang ada. Okey, jadi masa dia menguji komponen ni, dia masukkan dalam laporan, dia tuliskan dalam laporan untuk dia memastikan yang komponen dia tu dalam keadaan baik. Okey, yang ini murid tengah menguji Swiss yang ada pada dia. Okey, untuk menguji Swiss ni, sama ada Swiss ni dia nak pakai itu kebetulan dia dia nak pakai poin yang mana untuk Swiss tu, untuk dia tentukan dalam litar dia. Okey, ini pelajar ni dia sedang menguji litar yang dia telah dibangunkan. Okey, dia sedang menguji ada keterusan, okey, untuk melihat litar dia tu berfungsi ataupun tidak setelah dia laksanakan. Okey, dia lihat, dia nak uji. Ini antara litar yang berfungsi lah. Okey, antara litar yang berfungsi tadi. Baik, terima kasih cikgu. Jadi saya pasti persoalan mengenai bagaimana untuk menghasilkan litar analog sehingga ia yang berfungsi telah pun terjawab dengan apa yang diterangkan baru saja sebentar tadi oleh cikgu kita. Baik, kita berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran Bilik Darjah. Okey, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya Akmal Nazri. Saya pasti mungkin ada di kalangan murid-murid kadang-kadang nak tahu kan bagaimana nak buat senarai semak tu kan. Selepas kita telah menghasilkan ataupun telah menyiapkan litar analog. Jadi, cikgu, macam mana cikgu kalau kita nak buat senarai semak tu? Mungkin cikgu ada cadangan? Silakan. Okey, yang seterusnya. Tadi apabila kita untuk senarai semak ni, senarai semak ni jika guru kreatif untuk membantu murid-murid kita untuk melaksanakan itu lagi baguslah. Ataupun murid-murid kita ni biasanya untuk senarai semak ni dia akan uji untuk keterusan. Okey, bila uji keterusan maksudnya setiap poin yang dia nak uji, kata contoh tadi litar dia tidak berfungsi, dia dah pasang, dia rasa macam dia dah pasang betul. Okey, tapi litar tu tidak berfungsi. Jadinya senarai dengan adanya senarai semak ni tadi, okey, pelajar boleh ikut satu persatu. So dia akan buat senarai, dia akan daripada borang pengujian ni dia akan pergi poin ke poin untuk melihat di manakah berlakunya kemungkinan litar yang dipasang tadi. Ada litar buka contohnya. Okey, ada litar pintas contohnya daripada pengujian yang dilaksanakan. So yang ini untuk borang-borang ni, jika murid-murid tidak menulis, bagaimana kita nak melihat analisis kan, untuk melihat kesimpulan bagaimana litar berkenaan berfungsi pun atau tidak. Itu sebab pentingnya saya cadangkan untuk borang senarai semak ni, ini pun juga mengikut terpulanglah pada kreativiti guru-guru, untuk membuat senarai semak ni supaya kerja yang murid-murid kita buat tu kita dapat menilai. Murid-murid ni dia melaksanakan senarai semak secara teratur ataupun dia skip ataupun dia tipu kan. Dia kata dia dah buat senarai semak, dia kata litar dia tidak fungsi, jadi dia malas nak buat. Jadi dengan adanya benda ni, jadinya murid-murid pun tahu dia tak boleh nak menipu diri sendiri, dan kita pun sebagai guru tahu ya murid-murid ni telah melaksanakan apa yang sepatutnya dia laksanakan. Okey, so apabila semua
okey, semua hasil kerja murid ni laksanakan kalau diikutkan senarai yang daripada awal tadi. Daripada awal ada komponen-komponen yang dia buatkan, termasuk senarai semak. Jadi maksudnya semua tu saya cadangkan murid-murid ni kumpulkan, okey. Kumpulkan, maksudnya kumpulkan jadi sebagai jurnal ataupun dia punya rujukan. Dia dikumpulkan dan kita minta di akhir. Tadi kita ada 3 waktu tadi, mungkin 3 waktu. So mungkin kalau 3 waktu, minggu yang berikutnya, okay, dia akan menghantar projek dia ni. Okay, untuk menghantar projek ini dengan tulisan tangan saja. Kenapa tulisan tangan? Tulisan tangan tu lagi real. Okay, maksudnya dia terus, apa yang dia buat, dia terus. Okay, kita pun tak buang, murid-murid pun tak buang masa. Okay, untuk nak menyalin semula ataupun apa semua. Jadi semua ni dikumpulkan dan dihantar. Dan daripada situlah, ya, bila dihantarkan inilah tahap yang kita boleh lihat secara penulisan di samping aktiviti yang murid-murid kita laksanakan tadi di dalam makmal tadi, yang dia pengujian apa semua dibuat tu. Okey, itu maksudnya kita dah boleh nilai, kan. Dan di akhir sekali, jika murid-murid kita maksudnya menghantar produk dia tadi, lita dia tadi berserta dengan laporan tadi, maksudnya layaklah untuk murid kita diberi, saya cadangkan layak untuk murid kita diberi TP6. Okey, diberi TP6. Okey, cumanya tadi kalau mungkin cikgu-cikgu tak setuju dengan saya untuk TP5, TP6 untuk yang tidak berfungsi tadi, untuk ke TP6 itu bergantung, sebab untuk ada guru yang masih menekankan kefungsian lita. Okey, ada guru yang walaupun lita tidak fungsi tetapi murid kita melaksanakan pengujian dengan betul, rapi, so tak ada maksudnya walaupun lita tidak berfungsi tetapi dilaksanakan secara betul, ini pun boleh walaupun ni boleh diberi kepada tahap yang sepatutnya tadi. Okey, dan tadi saya kata mungkin di awal tadi, murid kita dapat tahap 4. Apabila dia melakukan penambahbaikan, saya cadangkan tidak ada masalah untuk kita beri murid ni kepada tahap yang lebih baik. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Zaharatul. Saya pasti untuk mendapatkan tahap penguasaan yang tertinggi, Cikgu, kan? Ya, saya pasti murid-murid ini hanya perlu membuat projek tersebut dan juga menyediakan laporan. Sama ada ia berfungsi atau tidak, jangan risau. Janji anda telah menghasilkan projek itu dan menyediakan laporan, insya-Allah anda akan mendapat tahap penguasaan yang tinggi. Baik, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Zaharatul dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Aida. Sampai di sini saja pentafsiran bilik darjah bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kita jumpa lagi, dan kepada murid semua, selamat maju jaya. Saya Ahmad Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.